Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi kita sambung sikit lagi perbahasan yang tertangguh sebentar tadi. Wa yahrumu isti'malu ma dubbiba bil-dhahabi wa la yahrumu ma dubbiba bil-fiddati illa dabbatan kabiratan lizinah. Tadi kita sebut haram kita guna dan juga kita simpan satu bekas yang pecah, yang bekas itu disambungkan kembali dengan emas. Ni bekas pecah 4, pecah 5, kita ambil susun yang elok, tempat pecah tu kita letak emas bagi dia melekat, dan kembali kepada asal dan boleh digunakan. Ketika itu haram kalau kita gunakan emas. Itu di sisi Imam An-Nawawi. Adapun di sisi Imam Rafi'i disebut ada perincian. Kalau guna emas ada perincian sebagaimana perincian yang disebutkan dalam bab tampal menggunakan perak. Okey. Wala yahrumu ma dubbiba bil fiddah illa dabbatan kabiratan lizinah. Tidak haram kalau kita tampal bekas yang pecah dengan menggunakan perak. Itu tidak haram. Kecuali kalau tampal itu tampalan yang besar dan tujuan tampalan itu hanya untuk zinah semata-mata ataupun untuk zinah perhiasan dan juga bersama-sama dengan hajat. Ketika itu jadi haram. Sebab padanya ada saraf, pembaziran dan juga kesombongan. Contoh ni bekas, pecah 4. Tak. Okey. Kita tampal tampal dengan tampalan yang besar menggunakan perak. Dan tujuan kita adalah untuk zinah perhiasan. Ketika itu kemudian haram. Ataupun tujuan kita perhiasan dan juga untuk hajat. Hajat nak jadikan pulih seperti biasa, kembali elok seperti biasa. Ketika itu juga hukum dia haram. Yang boleh pada 3 keadaan. Dalam 3 keadaan ni, 2 daripadanya makruh, 1 daripadanya boleh dan tidak makruh. Yang boleh tidak makruh ialah kecil dan juga kerana hajat. Contoh bekas ni pecah 4. Kita ambil, kita gabungkan balik dan kita tampal, lekatkan antara bahagian pecah dengan bahagian pecah yang lain tu. Kita lekatkan dengan apa? Dengan perak, dan tampalan itu kecil. Kecil besar tu kembali kepada uruf masyarakat setempat. Ketika itu halal dan tidak makruh. Ada kala jadi halal dan makruh pada 2 keadaan. Pertama, kalau tampalan kita menggunakan perak itu kecil tapi tujuannya untuk perhiasan, ataupun besar tapi tujuannya adalah untuk hajat. Itu halal, boleh, tak diharuskan, cuma ada hukum makruh. Tu. Kecil niat untuk perhiasan ataupun besar niat kerana hajat. Ketika itu boleh dan juga dihukumkan sebagai makruh. Dhabitu al-sighari wal-kibari, bukan al-kibri, al-kibari al-urfu walau syakka fil kibari fal aslu al-ibahah. Dhabit kepada kecil dan besar ialah uruf. Nak tahu benda tu besar, nak tahu tampalan tu kecil, kita kembali. Kalau kita syak pada apa? Pada tampalan tu, kecil ke besar, maka kita ambil hukum asal dibenarkan oleh syarak. Hukum dah harus. Ataupun kita syak tampalan yang besar ini, adakah kerana hajat ataupun kerana perhiasan? Kalau kerana hajat, boleh. Kalau kerana perhiasan, hukum dia haram. Kalau kita ada syak, ketika itu hukum dia halal, juga tidak ada masalah. Sebab kita nastashib al-asla fil ina. Kita bawa hukum asal bagi al-ina, iaitu hukum bekas. Asal bagi hukum bekas, iaitu asal penggunaan bekas, asalnya ialah halal. Halal itu kita bawa sampailah ke saat ini. Maka kita sebut kekal halal.
dan syak pada perkara yang menyebabkan penggunaan bekas itu jadi haram, tidak menyebabkan asal tadi jatuh hilang. Faham tak tahulah. Ada masalah. Terus sambung. Wal muradu bil hajah al gharadul al muta'alliq bitatbibi ghairi zinah ka islahi kasrin wa taqwiyatin wa laysa minha tahliyatu ra'sil mirash bila kasrin. Jadi maksudkan dengan hajat, kita sebut dia tadi ke atas, kalau kita tampal bekas yang pecah dengan menggunakan perak, tampalan kita tu besar mengikut uruf, tapi kerana hajat maka dibenarkan oleh syarak. Tak? Apa makna hajat kat sini? Hajat bermakna tujuan-tujuan yang berkait dengan proses penampalan itu. Contoh apa? Kita ambil perak tu letak kat sini supaya pecah itu dua bahagian yang terpecah tu kembali bersambung. Ataupun kita nak ikat dua ni kembali bersambung, ataupun nak kuatkan lagi. Mungkin dah lekat dah, cuma mungkin kurang kuat. Kita letak pula dengan perak supaya lebih kuat, supaya tidak hancur selepas tu. Tak. Ketika itu dianggap sebagai hajah. Selain daripada itu, dianggap sebagai tazyin, perhiasan. Dan perhiasan tadilah kita sebut. Ada kala boleh, ada kala tidak boleh. Kalau tampalan guna perak itu kecil dan kerana untuk perhiasan semata-mata, tidak ada masalah. Tapi kalau tampalan guna perak itu besar dan niatnya hanyalah untuk perhiasan, maka tidak boleh. Ataupun niatnya untuk perhiasan dan juga hajat juga tidak boleh. Selesai di situ. Kemudian kita masuk pembahasan seterusnya. Wa yahillul al-mumawwahu bihima. Okey. Tadi kita sebut bab tatbib. Tatbib kita sebut tadi satu bekas pecah. Satu bekas ni pecah 3, pecah 5, pecah 10. Kita ambil bekas-bekas tu yang pecah tu, kita susun balik bahagian tu. Tak? Lepas tu kita ikat antara satu bahagian dengan bahagian lain dengan perak ataupun dengan emas. Dan kita telah beritahu hukum guna emas dan juga guna perak. Sekarang ni masuk bab tamwih. Apa tamwih? Ayuzab al-dhahabu wal-fiddatu fa idza sara sa'ila ulqiya fihi al-ina. Sekarang dinamakan sebagai tilak. Okey. Tamwih ialah kita sadurlah bahasa sekarang ni. Apa sadur? Ini ini besi. Dibuat daripada besi. Kita ambil emas, kita hancurkan emas, cairkan emas. Bila emas tu cair, kita masukkan besi ni dalam emas tu. Lepas tu kita keluarkan balik. Tak? Automatik bila kita keluarkan balik, maka besi ni melekat kelilingnya dengan emas. Itu kita panggil tamwih. Bahasa kita mungkin panggil sadur. Tak? Tu. Apakah hukum kita buat lagu tu? Kita beli emas, kita beli bekas biasa daripada besi, aluminium, tapi kita cover kat luar tu dengan emas. Emas original. Warna emas tidak ada masalah. Ni emas original. Pembincangan ni emas original. Apakah hukumnya pada sudut syarak dalam mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu? Okey. Nah. Mana baby? Main dengan baby. Dah habis jaga dah. Pergi main dengan baby. Okey, dia sebut dalam kitab ni wa yahillul mumawwahu bihima. Halal untuk kita sadurkan mana-mana bekas besi, bekas aluminium, bekas timah, ikutlah bekas apa pun, tak, kita sadurkan mereka ataupun barang-barang ni dengan emas ataupun dengan perak. Boleh, tidak ada masalah. Bila boleh itu? Dengan syarat illam yatahassal minhuma syai'un bil ardi 'alan nar wa illa harum. Halal kat sini maksudnya apa? Halal kita sadur dengan emas ataupun dengan perak, satu bekas yang dibuat daripada besi dan sebagainya. Halal untuk kita sadur. Halal untuk kita guna dan juga simpan. Perbuatan menyadur tu hukum lain. Okey. Jadi halal kat sini maksudnya halal kita guna dan juga halal kita simpan. Tu. Halal dengan syarat. Apa syarat dia? Illam yahsul minhu syai'un yaqinan bil ardi 'alan nar. Bila secara yakin, kalau kita
talakan, tujukan bekas tadi tu pada api, maka tidak mengalir emas tu ke bawah. Jadi kita ambil besi, tak, kita masukkan dalam emas, keluar kering dalam emas tu. Okey. Ni bekas ni yang dah telah disadu oleh emas ni, kalau kita letak pada api, emas tu boleh cair jatuh ke bawah tak? Mengalir tak ke bawah? Okey. Kalau emas tu kembali cair dan kembali jatuh ke bawah, itu tanda emas tu banyak. Bila banyak, hukum dia haram. Tak boleh kita guna, tak boleh kita simpan. Tapi kalau kita letak pada pada api, kan, tidak ada pun emas itu yang jatuh ke bawah. Itu tanda kepada saduran itu nipis. Saduran daripada emas itu, saduran daripada perak itu nipis. Bila nipis, maka boleh digunakan. Namun kalau kita letak kat api, bekas ni hancur terus. Tak ada benda jatuh dah. Bukan emas jatuh, bukan perak jatuh, hancur terus. Mana nak beritahu, saduran emas dengan perak tu terlalu nipis, yang menyebabkan apa, kalau letak pada api, semua tu hancur. Sekali-kali dengan besi tu. Tu contohlah. Ketika itu kita faham, kita nampak saduran itu nipis, maka boleh digunakan. Boleh jadilah, wallahu alam. Kat sini bukan wajib kita letak betul kat api. Yang kita tanya pakar. Wallahu alam. Adakah kita kena letak betul atas api, atau boleh sekadar tanya pakar bab bab emas ataupun bab perak ni lah, dalam kadar lagu ni tak. Wallahu alam. Maksudnya mungkin wajib kita uji di atas api. Kalau jatuh sesuatu daripada bekas itu, emas, tak, cairan emas, maka itu tanda saduran itu tebal, maka tak boleh digunakan. Kalau tidak, jatuh sesuatu daripada saduran emas ataupun saduran perak, maka dalil kepada saduran itu kecil dan boleh digunakan. Bekas itu juga boleh disimpan, bekas itu di rumah kita. Itu. Okey. Fa in hasala haruma fi ghairi huliyyi al-mar'ati wa haruma fi huliyha fi'luhu wa la isti'malu. Okey. Kalau kita letak pada api, jatuh sungguh. Apa tu? Emas. Itu dalil kepada emas yang disadu tu tebal. Ketika tu haram kita guna, haram kita simpan. Itu pun selain daripada perhiasan perempuan. Kalau benda yang kita buat tu, mana besi dalam bentuk gelang, kita sadu dengan emas, bila kita letak pada api, emas tu jatuh, mana tanda kepada saduran tu tebal, maka boleh tak kita gunakan. Kalau berkait dengan perhiasan perempuan, disebut dalam kitab ni, fa haruma fi huliyha fi'luh. Haram pada sudut kamu perbuatan menyadu tu haram. Tapi pada sudut kamu nak guna, wahai perempuan, tidak ada masalah. Jadi beza antara perempuan dengan antara hukum perhiasan perempuan dengan barang-barang lain, dan berkongsi antara lelaki dengan perempuan. Contohlah kita ulang balik cawan ni, berkongsi antara lelaki dengan perempuan. Kita sadu dengan emas ataupun dengan perak. Kita sebut kalau terhasil satu gugur emas ataupun perak, bila kita letak bekas ni pada api, maka ketika itu tak boleh kita gunakan bekas ni. Kalau tidak, maka boleh digunakan. Itu umum bagi perempuan dan lelaki. Okey. Kalau barang yang kita sadu tu ialah perhiasan perempuan, contoh gelang. Tak, gelang besi biasa. Tak. Tapi kita ambil besi tu, kita sadu dengan emas original. Bila sadu Syamil? Okey, kalau kita letak pada api, jatuh emas tu, cair dan jatuh ke bawah. Itu tanda kepada saduran tu tebal. Tak. Kalau letak pada api tidak jatuh, itu tanda kepada saduran tu kecil. Kalau saduran tu kecil, ahlan wasalam, boleh digunakan. Perempuan boleh guna. Okey. Tapi kalau saduran itu tebal, boleh tak guna? Juga boleh. Haram pada sudut perbuatan kamu menyadu tadi tu. Okey, selesai. Jadi kita dah bincang hukum guna bekas yang disadu oleh emas ataupun perak dengan syarat
Itu pada sudut hukum menggunakan dan juga menyimpan. Bagaimana pula hukum tamwih? Perbuatan kita menyadu tu sendiri. Perbuatan menyadu hukum dia haram. Jadi perbuatan menyadu satu hukum, perbuatan menggunakan satu hukum yang lain. Perbuatan menyadu satu-satu bekas dengan emas dan perak. Perbuatan menyadu satu-satu alat perhiasan perempuan dengan emas dengan perak. Sebab sia-sia. Okey. Tapi menggunakan bekas, menggunakan dan juga menyimpan bekas yang telah disadur, ketika itu hukum dia boleh dengan syarat yang telah kita bincangkan. Selesai di sini. Kita sebutlah sebahagian hukum hakam lain. Okey. Yang pertama, amma ina'u zahab wal fiddah idza ghushiya bi nuhas aw nahwi bihaythu satarahu fa innahu yahil. لأن علة التحريم العين والخيلاء وهما موجودان في الأول دون الثاني. Okey. Okey. Kalau tadi kita bincang ni bekas daripada besi, kita sadur dengan emas ataupun perak. Okey, sekarang ni kalau bekas ni daripada emas. Syawal saya ni daripada emas. Syawal saya daripada emas. Pinggan saya daripada emas. Kita sebut tak boleh nak guna cawan, pinggan, sudu daripada emas. Haram. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Sama ada kita benarkan kepada budak kecil, juga hukum dia haram. Okey. Macam mana pula kalau kita ambil bekas emas itu dan kita sadurkan dengan besi? Ini terbalik. Bekas tu emas. Kita ambil bekas emas tu, kita cari besi, kita cairkan besi, lepas tu kita masukkan emas tu dalam besi tu. Akhir sekali keluar, maka terhasillah apa tu, bekas emas yang disadur oleh besi. Maksudnya daripada luar kita nampak besi bukan emas. Tu. Ketika itu apakah hukumnya? Ketika itu kita sebut halal. Masak. Sekalipun kalau kita letak pada api, sekalipun kalau kita letak pada api, besi yang kita sadur emas tu, besi yang kita buat sadur bekas emas tu, tidak jatuh langsung ke bawah. Itu dalil kepada besi yang menyadur itu, besi yang meliputi. Okey, kembali balik. Ada masalah sikit. Apa tadi? Bekas ni emas kita masukkan dalam cairan besi. Mana kita sadurkan bekas emas dengan besi, hukum dia halal. Sekalipun besi tu nipis.